Demi Malaysia, ayo kita support atlet negara kita yang melangkah ke Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Nak cakap bagi tahu ni yang ramai antara mereka yang telah pun sampai ke Tokyo, baru je sampai pukul 7 tadi. Seperti mana yang kita janjikanlah kepada anda semua, janji dengan anda semua. Tadi tengok video je tak cukup. Kita nak bawakan perkembangan apa yang sedang berlakunya di Tokyo dengan atlet-atlet kita yang berada di situ. Ya. Ayo, jom kita terbang ke Tokyo sekarang. Kita ni mesti nak, apa orang kata, dah bagi betis nak apa. That's why kita bersama dengan pemangku pengarah bahagian Paralimpik Majlis Sukan Negara, iaitu Encik Muhammad Sofian Hamzah yang berada di Airport Narita di Tokyo. Assalamualaikum Encik Sofian. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Macam mana keadaan Encik Sofian dekat sana? Baru sampai Jepun Ya, baru sampai 2 hari yang lepas. Sekarang ni kita menunggu kontijen kita lah untuk keluar daripada airport. Yes. Sambut dia orang. Diorang semua dah landed Encik Sofian? Dah landed pukul 6.30 tadi. 6.30. So sekarang ni kita masih lagi menunggu. Sebab lepas landed tu mereka perlu menjalani satu proses ujian saliva lah untuk test COVID. Okey. So dia ambil masa dalam sejam ke 2 jam juga, kita nak kena tunggulah. Okey, memandangkan Once clear baru dia boleh keluar daripada. yes, memang sangat ketat Encik Sofian dia punya peraturan dan juga checking SOP. sebelum masuk ke Sukan Paralimpik ni Betul. Memang very ketat. Dia memang check dokumen satu-satu, ambil test satu. So kita ada banyak checkpoint lah. Kena lepas semua checkpoint baru lepas kita keluar. Otherwise kita kena tunggu sampai clear. Selagi tak clear tu kita tak boleh keluar. Alright. Okey, so mungkin sementara kita tunggu kontingen kita sampai, kita nak ambil peluang ni untuk tanya sikit dengan Encik Sofian mengenai persediaan latihan atlet-atlet kita untuk Tamasya kali ni. Pastinya berbeza dengan sebelum-sebelum ni, kan? So macam mana dengan persediaannya? Okey, memang kalau kita semua tahulah dengan keadaan COVID kita yang melanda satu dunia ni, of course dari segi latihan dan persiapan tu agak berbeza lah. Agak berbeza, mana atlet-atlet kita ni dikuarantinkan di Majlis Sukan Negara, mereka tak boleh keluar, kita tak boleh berjumpa even dengan family sendiri. Kita kena kawal mereka supaya dia tidak ada ruang ataupun peluang untuk dijangkiti lah. So dari segi mental dan fizikal mereka pun kita kena keep bagi motivasi supaya mereka tetap fokus untuk menghadapi Tamasya Paralimpik ni lah. So kita kena letakkan dia satu target lah kan. Bukan senang atlet kita untuk dikurung dalam satu tempat kuarantin, tak boleh nak jumpa family dan sebagainya. So itu perlukan satu mental mental yang begitu kuat. Alhamdulillah atlet kita ni semuanya mental yang kuat dan mereka dapat menerima keadaan ni dengan baik dan mereka tahu apa tujuan dan apa kita punya matlamat untuk mencapai kejayaan di Paralimpik nantilah. Alright, kalau tengok ni Encik Sofian, sekarang ni VT kita tunjuk latihan-latihan yang dilakukan oleh atlet negara kita. Dan sudah tentunya untuk Sukan Paralimpik latihan tu akan meningkat menjadi 200%. So, macam mana dengan facilities? Macam mana dengan segala perancangan? Adakah semua berjalan dengan lancar semasa latihan tu? Ya, of course kita dengan kerjasama ISN dari segi keperluan, latihan, conditioning, strength dan conditioning semua memang kita bagi yang terbaik lah untuk atlet kita supaya kita harap dengan latihan ataupun sokongan yang kita bagi ni dengan tiada pertandingan di luar dan sebagainya, ia mampu memberi impak yang baik, mana impak yang sama seperti mana latihan yang biasa kita lakukan sebelum ini. Ya, baik. Okey, kalau untuk kita punya target pingat pula. Sebelum ni kita tahu untuk Paralimpik Rio kita dapat 3 emas. Dan untuk kali ini agak macam mana peluang untuk kita dapat pingat emas pula? Adakah ketiga-tiganya rasanya boleh juga untuk dapat tahun 2020 ni ataupun boleh dapat lebih lagi sebenarnya Cik Sofian? Kita dari segi matlamat ataupun target sasaran ni memang kita dah, maknanya kita yang berhormat mantan menteri kita dah declare sebelum ni, kita cuba menyamai
pencapaian kita di Rio. So dari segi prestasi dengan komitmen atlet kita yakin kita mampu untuk menghasilkan pingat yang kita harapkan lah. Tapi anyway, kita tunggu dulu macam mana dia punya apa saja boleh berlaku kan di pertandingan dia, tapi berdasarkan kepada latihan semasa dan sebagainya, kita yakin insya-Allah kita akan mampu menyamai apa penyampaian yang kita capai sebelum ini. Yep. Dan semasa Paralimpik Rio 2016 ada beberapa rekod dunia yang dipecahkan. Betul Cik Sofian? Ya, betul. Bila dah letak satu high expectation kan, contohnya macam Ziad Zulkifli lah, kita ambil contoh Ziad Zulkifli. Adakah Ziad ada satu personal target untuk pecahkan rekod dia sendiri? Of course, kalau kita tengok dalam statement Ziad sendiri pun cakap kan, dia memang letakkan satu sasaran yang tinggi untuk membawa pulang pingat emas. Dan pada masa yang sama dia juga akan cuba untuk berusaha untuk mengatasi lah pencapaian rekod sebelum ni yang dicapai oleh beliau. So, everything memang atlet-atlet kita ni dari segi target dan sasaran tu memang mereka cuba untuk mengatasi apa yang telah mereka capai sebelum ini lah. Ya, baik. Okay. Sekarang ni ada juga sebahagian atlet kita dah sampai kat sana, betul? Betul. Jadi bagaimana pula dengan latihan atlet-atlet kita yang dah ada di situ dan rutin harian mereka di situ sekarang macam mana? Sekarang ni kita untuk first batch tu kita dah sukan renang dan sukan renang, sukan pingpong dah sampai. Jadi rutin harian mereka, once mereka sampai tu, mereka diberikan satu time atau masa oleh pihak penganjur untuk menjalani latihan. So rutin tu kita ikutlah berdasarkan kepada jadual yang disediakan untuk berlatih di venue-venue yang telah disediakan. Ya. Okey, Cik Sofian dah sampai di Tokyo 2 hari lepas. Jadi Cik Sofian dah tengoklah semua fasilitis yang disediakan oleh pihak penganjur. Dah tengok dah macam mana venue-venue semua, Cik Sofian? Secara keseluruhannya saya masih lagi belum ke venue-venue latihan, venue-venue pertandingan. Tapi dari segi, kalau boleh apa yang saya cakap, dari segi perkampungan sukan memang kemudahannya memang yang terbaik lah. Selesa atlet kita, makan minum dan sebagainya, halal food, semua sedia. Dari segi kemudahan untuk gimnasium, latihan dan sebagainya memang cukup baik lah. Jadi kita tak perlu risau atlet kita untuk bersilap atau untuk menjalani latihan. Okey, mungkin bagi mereka yang tidak berapa jelas, mungkin Encik Sufian boleh kongsikan bersama kami di sini dan juga penonton yang ada di rumah secara overallnya lah, berapa banyak acara sukan yang kita akan terlibat bagi Tamasya kali ini? Kalau dah secara rasanya kita akan terlibat dengan 32 acara. 32 jenis sukan daripada 9 jenis sukan. Banyaknya macam acara berbasikal lah. Mungkin seorang atlet tu akan ambil 2 atau 3 acara. Macam renang, Saiful akan ambil dalam 4 acara. Tapi kita masih dari segi fokusnya kita minta mereka fokuskan kepada acara favourite masing-masing. Jadi mereka akan fokus yang mana mereka rasa boleh dapat pingat lah, betul tak Cik Sofian? Betul. Ya, wow. Sebenarnya saya tak sabar nak tengok sebab saya masa Ziad Zulkifli, Rizwan Fuzi dan juga Latif Romli menang pingat emas Rio 2016. Saya ada dengan diorang. Saya ada interview diorang masa tu. Tengok diorang punya semangat tu Cik Sofian, ya Allah. Luar biasa. Yang kita sendiri pun tak dapat nak capai tahap fizikal yang diorang dah capai tu. Jadi Encik Sofian sendiri yang bersama dengan diorang selama ni, kan, apa sebenarnya rahsia yang diorang dah buat sampai diorang boleh berada dalam keadaan fizikal dan mental yang kuat macam tu, Cik Sofian? Dari segi latihan lah, macam saya cakap sebelum ni, mereka dah lebih kurang setahun lebih mereka ni tak dapat keluar untuk menyertai mana-mana kejohanan. Jadi dia punya excitement dia tu jadi tinggi. Dia tak sabar nak tunjukkan dia punya prestasi. Sebab sebelum ni mereka tak boleh nak pamerkan ataupun nak tunjukkan di mana-mana. Jadi ini adalah satu platform yang
betul-betul bermakna bagi mereka semua. Mereka nak tunjukkan bahawa dengan tempoh ataupun pengorbanan yang telah diberikan selama ini, mereka dapat menunjukkan sesuatu yang begitu baiklah untuk diri sendiri dan juga kepada negara kita lah. Baik. Dan ada juga atlet lama dan atlet baru yang akan bergabung. Atlet baru yang baru first time join Paralimpik pun akan turut pergi ke Tokyo 2020. Macam mana? Mereka yang pertama kali pergi tu, Encik Sofian, ada tak nervous? Ya betul lah. Kita dalam kita ada 22 orang atlet. Daripada 22 orang tu 14 orang tu adalah atlet pertama kali menyertai Temasya kali ini. Ya. Dan apa yang saya boleh cakap kalau saya bagi contoh atlet pingpong, dia first time pergi. Jadi bila dia pergi itu dia punya minda tu terbuka lah. Terbuka luar, dia tengok fasiliti, dia tengok atlet lain datang sebagainya. Jadi kita boleh build up dia punya confidence dan sebagainya. Of course maybe kalau kata dia tak dapat reach to the next level, tapi boleh dijadikan dia sebagai satu pengalaman yang begitu berguna pada mereka untuk lebih berjaya atau lebih gigih berusaha pada masa yang akan datang untuk penyelenggaraan kejohanan yang akan datang. Ya, okey. Jadi Encik Sufian, macam mana kalau rakyat-rakyat Malaysia sekarang ni semua nak dapatkan info apa perkembangan terkini yang berlaku di Tokyo? Mungkin ada update-update di social media ke, Encik Sufian? Okey, kalau peminat sukan di tanah air, bolehlah melayari IG Majlis Sukan Negara, Facebook Majlis Sukan Negara. Di situ kita ada paparkan maklumat terkini berkaitan dengan kesiapan, keadaan dan juga keadaan semasa atlet kita di sana. Jadi boleh layari kita punya ni lah, Instagram, IG dan juga Facebook, Instagram dan sebagainya. Cik Sofian, terima kasih sebab bagi kami perkembangan terkini apa yang berlaku di Tokyo sekarang. Kejap lagi kita akan bersama dengan Chef de Mission pula yang akan bersama dengan kita. Terima kasih Encik Sofian. Terima kasih Encik Sofian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.